6.2.2 centripetal force. Okay, let's define what is a centripetal force. Centripetal force is a net force acting on a body, causing it to move in a circular path. So given that the magnitude of the centripetal force, okay, you have the equation over there, Fc equals to the mv squared over r equals to the mr omega squared and also equals to the mv omega. So later I will explain how you get these all three equation. Actually, centripetal force ni adalah daya memusat. Okay, so daya memusat sebenarnya adalah daya bersih yang bertindak pada objek yang menyebabkan objek itu boleh bergerak dalam gerakan membulat. Okay, itu adalah centripetal force. Okay, now let's look how we get these three equation. Okay, so in generally, I will write the equation as the net force. Okay, you letak net force So net force ni sebenarnya daya bersih. Dan daya bersih sama juga dengan jumlah daya. Dan jumlah daya yang kita masukkan untuk kes gerakan membulat ni adalah centripetal force, iaitu Fc lah. So kamu akan dapat Fc sama dengan MAC. How you get this equation? Ini datang daripada hukum Newton yang kedua yang kamu dah belajar sebelum ni lah. So yang mana kamu akan dapat jumlah daya mestilah bersamaan dengan MA. Yang ni kamu apply untuk case linear motion. So when it come to the circular motion, okay, jumlah daya ni nanti kamu akan merujuk kepada apa? Sama ada kepada daya bersih ni, net force, ataupun kepada jumlah daya ni sendiri, ataupun kepada jumlah ataupun ia akan merujuk kepada daya memusat lah, FC. So total force ni is belong to the FC. Okay, M ni adalah M lah, maksudnya objek yang sedang buat gerakan membulat mesti mempunyai jisim. Okay, untuk linear motion you guna acceleration saja. Manakala untuk centripetal, untuk gerakan membulat, gerakan membulat, kamu akan menggunakan centripetal acceleration. Tambah ada C kat bawah ni. Itu pecutannya lah. Okay, so in lesson before, kamu dah diperkenalkan lah yang mana AC kita formulanya adalah V kuasa 2 bahagi dengan R. Okey, bermaksud jumlah daya bersih tadi ataupun daya bersih tadi ataupun jumlah daya iaitu sama dengan FC ni, you boleh tulis dia sebagai MV kuasa 2 bahagi dengan R, yang mana V kuasa 2 per R tadi merujuk kepada centripetal acceleration. Okay, itu yang kamu dapat equation yang kedua ini. Okay, sebenarnya equation yang pertama untuk FC, inilah equation yang pertama untuk FC. Okay, seterusnya. Okay, in the lesson before, kamu dah tahu yang mana V sama dengan R omega. Okay, so kita akan ganti masuk V dengan R omega. So kita pun gantilah masuk V ni dengan R omega. So yang kat luar ni masih ada square lah. So kamu akan dapat M bracket of R omega squared per dengan R. Okay, R omega squared ni kamu akan expand. So expand, kamu akan dapat M R kuasa 2 omega kuasa 2. So kita akan bahagikan dengan R. Okay, yang ni kita boleh cancel lah ni. R dengan square ni boleh cancel. So kamu akan dapat FC juga adalah MR omega square. Ini adalah untuk penerbitan bagi equation yang ketiga.
Okey, yang ni nombor 3. Okey, seterusnya untuk yang keempat. Okey, daripada yang ketiga tadi saya sambung saja. Okey, kamu ada mr omega square kan? You also can write it as m r omega omega. Nanti omega ni dapatlah balik omega square ni. Okey, so kita tahu tadi V sama dengan R omega. So yang inilah you punya R omega yang merujuk kepada apa? V. Therefore, kamu akan dapat formula yang seterusnya untuk FC, dia juga adalah bersamaan dengan MV omega. Okey. So yang ini adalah M tadi yang R omega V kan. V belakang salin balik omega. Inilah equation kita yang keempat. Okey, dapatlah keempat formulanya. Alright. Okey, so tengoklah apa declaration untuk setiap item yang kita ada ni lah. So kita mula dengan FC. FC lah centripetal force. Dan unit mesti dalam apa ni? Mesti dalam Newton force kan. Okey, kedua kita ada linear ataupun tangential velocity. Unit mesti apa ni? Mesti dalam meter per second. Ketiga, kita ada radius R. Ini radius for the circular path. So radius mesti dalam unit apa? Mesti dalam unit meter. Keempat, kita ada omega, iaitu angular velocity ataupun nama lain ada angular frequency. So untuk omega, unit mesti apa? Dalam radian per second. Dah ajar dah semalam nak tukar unit macam mana kan. Okey, dan yang terakhir kita ada M. M ni ialah mass of the body. So mass mesti dalam unit kilogram. Alright, itu nak cari magnitude lah bagi centripetal force. Okey, memandangkan ini force, dia mesti ada apa? Dia mesti ada magnitude. Yang kedua, dia mesti ada apa? Arah. Ini arah, direction. So untuk arah, okay, for the FC, okay, it always directed toward the center of the circular path. Maksudnya arah untuk FC sentiasa menuju kepada pusat bulatan ataupun center of the circle. Okay, and the centripetal force, okay, the direction, okay, arah dia ni sebenarnya same direction as the centripetal acceleration. Kan, dekat mana ada AC, di situ adanya FC. Kan, dia akan tengok balik daripada yang tarifan tadilah, yang kamu ada jumlah daya kan. Jumlah daya sama dengan MAC. Kena ingat balik semula, jumlah daya ni tadi belong to who? Belong to the centripetal force. Okey, dalam bab chapter 4 sebelum ni kan, kamu akan tandakan arah untuk daya tu kena mengikut arah bagi pecutan A kan, baru kamu akan dapat nilainya akan jadi apa? Positif. Okey, untuk kes gerakan membulat, arah AC ni akan ikut arah bagi FC. Okey, kamu dah tahulah kan yang sebelum ni, arah AC kamu ke mana? Arah AC kamu sentiasa menuju ke tengah bulatan kan, center of the circle. Ini arah AC, center of the circle. Ini arah AC, center of the circle. Maksudnya kan, untuk arah AC ni, kalau kamu nak ambil lah, sama ada objek ni berada dekat first position, second position, third position, kamu akan dapat arah AC always toward to the center of the circle. Okay, bermaksud mana arah FC? Arah FC akan ikut arah AC. Dekat tempat yang sama tadi kan, untuk objek kamu, kamu akan dapat inilah arah FC. Inilah juga arah FC. Where direction dia always toward to the center of the circle. At this position, kamu akan dapat inilah arah bagi FC. Okay, so kamu akan dapat arah AC dan arah FC always toward to the center of the circle. Okay, next. Okay, if
Ni jika if the centripetal force suddenly stop to act on a body in the circular motion, the body will fly off in a straight line with the constant or tangential linear. Okey, maksud dekat sini, katakanlah contoh saya ada satu tali. Ni tali, saya letak satu objek kat hujung lah ni. Apa-apalah objek ni Okey, saya akan buat objek ni dalam gerakan membulat. Okey, kita akan pusingkan objek ni dalam gerakan membulat. Alright, so automatic sebenarnya kan, panjang tali yang kamu ada ni akan mewakili apa? Akan mewakili radius. Alright, so kalau dibuat gerakan membulat, okay, as usual, kamu akan dapat at this position ini adalah you punya tangential velocity tadi ataupun speed. Okay, automatic at this position, when the object move in circular motion, you akan dapat ini adalah arah untuk AC. Kan? So kat mana ada AC, kat situ ada apa? Di situ jugalah kita ada centripetal force. Ini arah untuk FC. Okey, let's say dah bergerak ni katalah bergerak, nanti sampai kat sini pula. Objek sekarang kat sini. Bermaksud tali ni masih ada ni tali. So kamu akan dapat ini radius tadi lah. Ini radius. So at this position, okay, again you akan dapat ini adalah speed ataupun tangential velocity tadi. So mana arah AC? You akan dapat arah AC always toward to the center. Ini arah AC. Dalam masa yang sama, ini juga akan jadi apa ni? Arah bagi FC. Okey, yang ni dia akan maintain lah dalam gerakan membulat. Okey, kalau tiba-tiba lah tali ni putus. Tali ni putus, break. Apa berlaku pada objek? Adakah dia akan bergerak dalam gerakan membulat? Oh, tidak. Maksudnya objek ini akan berhenti lah. Okey. Maksudnya you punya FC ni akan tak adalah, maksudnya there is no more FC sebab you punya objek sudah tidak lagi bergerak dalam gerakan membulat. Apa yang berlaku? You boleh refer dekat figure 6.5. Ini yang berlaku. Asal ni kan ada ni gerakan membulat. Tiba-tiba tali putus. Maksudnya objek tadi tu kan akan bergerak secara linear. Start dekat sini, starting at this position, dah tak ada lagi FC sini dah tak ada FC lagi dah. So kamu akan dapat FC nya kosong, AC pun kosong. Alright, so objek kamu akan bergerak secara straight line. Okay, dengan constant ataupun tangential linear speed. Alright. Okay, next point. In uniform circular motion, the net force on the system is centripetal force. Ni kena highlight ni Daya bersih yang kita nak kenakan sekarang ni, daya bersih tu sebenarnya merujuk kepada daya memusat. Okay, which is centripetal force. So yang ni saya declare balik sini. Maksudnya daya bersih Fnet nya adalah sama dengan FC. Okay, later we do the question, kamu akan nampak lah mananya FC kamu ni dan siapakah yang akan menyumbang kepada FC ni. Daya-daya apa yang akan menyumbang kepada FC. Okay, next point. Okay, the work done by the centripetal force is 0. Kenapa kosong? Okay, let's say sekarang ni saya akan ambil objek ni dekat sini. Ni tali tadi ni tali radius lah ni. So kamu akan dapat sini akan jadi you punya V. Okey, mana arah FC? Arah FC dekat this position, kamu akan dapat always toward to the center. Ini arah FC. Okey, once objek ni buat gerakan membulat, sebenarnya kan dia punya S sasaran ni kat sini Kamu akan dapat ini S. Kan? So kalau kamu nak kira work, kamu kena tengok okey, berapa sudut antara F dengan S. Kan sebab work sama dengan F S cos theta. Sekarang ni F ni you kena ambil untuk siapa? Untuk FC lah. Terus ambil untuk yang bersih net force kamu. So kita akan darat dengan S lah. So S ni apa-apalah
Okey, berapa sudut antara FC dengan S ni? Kamu akan dapat 90 darjah. So cos 90 berapa? Kosong kan? Maksudnya kamu akan dapat work done by the centripetal force ni automatic yang akan dapat kosong, 0. Okay, but tetapi kinetic energy of the body is not 0. Kenapa not 0? Sebab objek tadi kan dia bergerak dengan tangential ataupun linear velocity ataupun speed. Jadi speed kat sini Jadi speed. So bila ada speed, kita boleh kira lah berapakah dia punya kinetic energy. Okay, you can calculate by using the equation of, okay, sama ada nak guna K sama dengan setengah MV kuasa 2. Okay, boleh. Ataupun boleh guna juga setengah MR squared omega squared. Kadang-kadang dalam soalan kita ni sometimes tak akan bagilah berapa V yang linear ni kan. Dia akan bagi berapa omega dengan dia jari. Nak tak nak kamu kena guna formula yang kedua. Okay, how you get the equation number 2 ni? Ini number 1, this is number 2. Okay, dapat yang kedua ni hanya kamu masukkan B tadi sebagai R omega. Kan kamu kena squarekan lah dia. So kamu akan dapatlah MR squared omega squared. Okay, itu sahaja penerangan untuk centripetal force. Okay, for the example, saya akan terus pergi kepada soalan daripada bank soalan.